Kita sambung kuliah kita surah Baqarah lagi, ayat yang ke-204, muka surat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Di kalangan manusia itu ada yang tutur katanya itu menyebabkan engkau kagum mengenai hal dunia. Wa yushhidullah, dan dia selalu mempersaksikan akan Allah atas apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Allah dan dia padahal adalah seorang yang paling kuat permusuhannya. Jadi bahagian ayat ni Allah SWT cerita kepada kita golongan munafik. Golongan munafik. Jadi sebelum daripada ni Allah SWT cerita tentang haji. Jadi penceritaan tentang haji itu Allah SWT tutup dengan doa orang-orang beriman. Cuma doa tu disebutkan sebelum daripada hari-hari tasyrik. Jadi doa tu dia ada pada ayat 201, 200. Lepas daripada cerita wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Jadi sebelum daripada hari-hari tasyrik, isyarat kepada kita bahawa doa itu hendaklah diperbanyak pada ketika wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Jadi cerita tentang orang tentang haji ni ditutup dengan doa. Satu doa orang beriman, satu lagi doa orang munafik. Jadi bahagian ayat 204 ni pula Allah SWT cerita tentang golongan munafik. Maknanya jelas daripada doa mereka tu nyata mereka ni benar-benar cinta kepada dunia. Dia orang munafik ni memang benar cinta kepada dunia. Sebab apa? Sebab dia tolak kebenaran. Dia tahu Islam itu agama yang benar, tapi mereka tolak. Mereka rela jadi seorang yang munafik bermuka-muka. Jadi Allah SWT lanjutkan kepada kita di sini cerita golongan munafik yang jelas daripada doa mereka tu sendiri. Doa mereka tu sudah menggambarkan akidah mereka, yakni mereka tidak nampak hari akhirat, berbeza dengan orang mukmin. Jadi Allah SWT menyebut kepada kita, di antara manusia itu ada orang yang engkau kagum dengan tutur kata mereka. Mana engkau tengok tutur kata percakapan mereka, jadi engkau tertarik. Terutamanya mereka bercakap tentang pengorbanan, tentang jihad di jalan Allah Ta'ala. Contohnya ketika Nabi SAW nak pergi ke peperangan Uhud, orang munafik ni semangat punya nak pergi, tapi sekat jalan Abdullah bin Ubay bin Salul waklik sampai 300 orang. Kalau tak silapnya 300 orang dia erat kelik. Jadi mula-mula tu berdegar kecek nak pergi berjihad di jalan Allah Ta'ala, nak jaga Madinah, tapi patah balik. Jadi dengar kepada percakapan mereka tu, jadi kamu rasa kagum. Sebab apa? Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Mereka jadikan Allah Ta'ala sebagai saksi. Dia kata, demi Allah, kita orang beriman, kita semua cinta pada Allah Ta'ala. Jadi mereka sebut nama Allah, bahawa mereka tu benar dalam dakwaan mereka. Padahal yang tersembunyi dalam hati mereka itu apa? Permusuhan, pertengkaran. Jadi bila kata mereka ni suka bertengkar, paling kuat perbalahan, maka isyarat kepada kita bahawa dalam hati mereka tu penuh dengan kebencian, hasad dengki, dendam, dan mereka tak suka kepada orang-orang beriman, kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat. Mereka ni bila mana diberikan kuasa, maka akan nampaklah sikap mereka tu. Wa idza tawalla sa'a fil ard,
Kemudian apabila dia mendapat kuasa, dia pegang jawatan, dia memerintah. Bukan kata merintah seperti negara. Dia pegang satu bahagian, punah lalu. Lalu dia pegang kapung, habis. Kerjaan dia tu. Jadi bila mana dia pegang jawatan, dia berusaha di atas muka bumi ini untuk merosakkannya. Dia mari benda-benda yang bercanggah dengan syariat, benda-benda yang menyebabkan berlaku kezaliman, bercanggah dengan keadilan, menjatuhkan maruah, benda yang menyebabkan fitrah manusia rosak. Dan dia wayuhlikal harsa wan nasl, dan dia memusnahkan tanaman. Orang tanam kebun ke pokok-pokok ke, dia tebal sesuka hati. Kadang-kadang ada pohon sebutik, pohon patah, pohon besar beratus-ratus tahun jadi teduhan. Mari dia tak boleh tak comel bandar kita ni tebal. Padahal tutuh sudahlah, boleh hajah. Bagi boleh hajah. Tapi tak pandai. Bila dia pegang jawatan, dia tak boleh tengok ni pokok-pokok, padahal pokok itulah peneduh, bahagia bekalan oksigen untuk manusia. Dan juga mereka membunuh keturunan. Keturunan ini merangkumi manusia dan juga haiwan lah. Wallahu la yuhibbul fasad. Sedangkan Allah SWT tidak suka kepada bencana kerosakan. Itu bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka lah. Kalau Allah Ta'ala kata tidak suka, mana Allah Ta'ala murka. Ada benda-benda ni kita boleh tengoklah jenayah zaman moden lah ni. Pelacuran, dah. Segala bentuk salah laku seksual. Sebab ni semua merosakkan nasl, merosakkan keturunan. Benda luar tabi'i. Ni semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang munafik bila mana dia pegang kuasa. Dan kita boleh tengok sehari dua ni. Dah. Bila orang tu walaupun dia bertudung tetapi percakapan dia kita tak si Nabi ni, Nabi Muhammad sebagai contoh kehidupan dia. Dia tak rela untuk lelaki dia macam Nabi Muhammad. Tu kata-kata yang jelas kufur. Mana mereka tu jelas menyatakan mereka tu tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang seperti lagu ni, mereka ni aladul khisal. Kalau loya agak memang sedaplah percakapan mereka tu. Tak nampak tu dia boleh bela keadilan, menegakkan menegakkan keadilan, memberikan hak kepada orang sepatut berhak. Tidak ada sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala walaupun seorang budak. Itu teruknya manusia ni bila mana dia fasad fil ard, rosak fitrah dia. Kemudian demon ni kalau kita nasihat dah, wa idza qila lahu taqillah, bila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, takutlah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah, akhadhathu al-izzatu bil ismi, dia jadi naik angin, rasa sombong. Mu siapa nak tegur aku? Jadi mari kesombongan dari dalam diri dia, takabur. Orang sebut nama Allah atas rasa nasihat. Tak betul cara lagu ni. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia mari sombong tu tetap meneruskan dosa. Macam tak boleh pisah dengan dosa tu. Jadi mereka ni ada hujah sama. Kalau contoh kita kata orang-orang yang memperdayakan wanita jadi GRO, dah, penyanyi karaoke, jadi pelacur, dah, hatta jadi apa ni, peragawati ni, juga elok, dah. Kita dari perspektif orang-orang yang beriman, orang yang nak pada kebaikan dalam masyarakat, kita kata tak boleh cara lagu ni jatuh maruah. Demon ni pula kata, oleh kerana ada pemikiran kapitalis, dia kata kita beri pekerjaan kepada dia. Kalau dia kita tak tarik dia, agak dia buat kerja ni, dah beri pekerjaan ni, siapa dia nak tolong dia, siapa dia nak bela ibu bapa dia tak ada pekerjaan. Dia kona, dia eksploitasi dalam keadaan orang tu berhajat pada sesuatu, walaupun benda tu salah, tapi dia kata kita menjana ekonomi dia, tolong dia. Ni punah, kerjaan punah belaka dalam masyarakat. Jadi itu cara orang yang aladul khisam, sombong,
Bila ajak kepada kebaikan, balik semula kepada bertaubat, mereka marah. Fahasbuhu jahannam. Padahlah kalau Allah Ta'ala nak bagi kepada dia neraka jahannam. Ataupun kita boleh kata fahasbuhu jahannam ni, maknanya dia tu, kesudahan dia tu akan mendapat azab yang setimpal, iaitu api neraka. Jadi walaupun sekarang ni dia boleh berhujah, dia sebagai lawyer, dia boleh kecek, dia boleh menang semua dalam kes kepetahan dia tu. Jadi orang tu kalau semacam dengan dia, jangan suruh sedap. Ini orang panggil qanun muhlah, imhal. Allah Ta'ala lak, Allah Ta'ala memberi tempoh pada dia, lak. Kalau dia besar kepala. Kalau Fir'aun, dah kita kata istidraj. Maknanya dia tu banyak benda-benda luar biasa yang timbul kepada dia. Ahli sihir lagu 3. Banyak benda-benda yang menyalahi adat ada pada dia, tapi dia tetap tidak beriman pada Allah SWT. Itu panggil istidraj. Orang-orang biasa buat maksiat ni, tak ada lagi hukuman mari kepada dia. Itu sebenarnya Allah Ta'ala muhlah, Allah Ta'ala lak, biarkan. Sampai satu masa, kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh mari mengejut. Kalau tidak pun neraka jahannam ada tempat dia. Wala bi'sal mihad, dan itu adalah sepuruk-buruk tempat nak berhak. Maknanya mereka atas dunia ni dah nak lawan Nabi, nak lawan orang beriman soleh, penat juga. Tak tidur malam juga demon ni berhujah ke apa semua BBT juga. Tak. Jadi kira-kira kalau dia menang kes juga, kayalah dia, untunglah boleh berhaklah mata. Tapi sebenarnya berhak dia tu dalam neraka. Jadi Allah SWT sebut pula sebagai perbandingan. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia ni ada orang yang mengorbankan dirinya. Dia sanggup jual diri dia untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Maknanya habis pitih, menggugat nyawa dia terancam, hilang pendapatan, hilang pekerjaan. Tapi bila dia nak menegakkan agama Allah Ta'ala, nak capai redha Allah Ta'ala, dia sanggup mengorbankan segala-galanya. Sebab apa? Tujuan dia nak memberi kebaikan kepada orang. Sebab Allah Ta'ala kenal perbuatan baik ni, Allah Ta'ala redha. Jadi ini juga mengisyaratkan pada kita, kalau orang munafik tu kecek berdegar-degar, kerja tak ada, tapi kecek macam ayat dah gagal dia nak telur, seputih yang tubik gagal. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada kita bahawa orang beriman ni bila dia kecek nak menegakkan agama Allah Ta'ala, kalau dia ikhlas, dia menyempurnakan. Tapi nak capai itu payah, sukar, kena habis nyawa, kena habis harta, korban nyawa. Tapi tak apa, wallahu raufun bil ibad. Allah SWT amat belah kasihan. Jadi kadang-kadang nak capai pengorbanan itu tadi tak mampu, tak gerak, sekat jalan aja. Jadi Allah Ta'ala tidak membebankan manusia luar daripada kemampuan dia. Jadi setakat mana dia boleh buat, Allah Ta'ala merahmati, Allah Ta'ala bagi pahala kepada dia. Jadi orang inilah orang yang mana bila mereka tu berada di Mekah berdoa pada Allah SWT, mereka minta dunia dan akhirat. Kemudian Allah SWT menyebut, kalau orang tu benar-benar nak kepada keredaan Allah SWT, kalau orang tu benar-benar berjuang atas nama Allah Ta'ala, atas agama Allah Ta'ala, dia kena masuk dalam Islam itu dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam, ataupun dalam ketaatan, ataupun dalam keamanan. Dia boleh berlaku. Sebab asal mana as-silmu tu keamanan lah, dia peperangan. Jadi bila orang itu Islam, selamat. Aslim taslam. Allah Ta'ala, Nabi SAW tulis surat kepada Hercules, aslim taslam, Islamlah maka kamu akan selamat. Jadi masuk dalam Islam tu selamat sejahtera. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibina di atas 5 tiang. Jadi Islam itu macam bina macam rumah.
Jadi bila ada rumah, kita masuk dalam rumah, teduhlah kita. Dah boleh elak daripada panas, boleh elak daripada hujan. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita masuk dalam Islam ni, cari perlindungan, mendapat keamanan, kena masuk dalam. Ibarat kita masuk dalam rumah kita. Kafah, semua sekali. Maknanya kamu semua ni, semua satu kampung masuk dalam Islam. Masuk dalam Islam dengan seluruh tubuh kamu juga. Tak boleh masuk kaki sebelah. Kaki dalam rumah sebelah, kaki kanan, kaki kiri luar. Tak. Ataupun masuk ke nyala, cedera-cedera nak tubik pula. Jangan. Kena masuk Islam dengan sepenuhnya. Terima. Jadi Islam ni juga dengan makna taat. Kita baca dah baru ni ayat apa? Iz qala lahu rabbuhu aslim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika mana Tuhannya, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Ibrahim, hendaklah kamu serah diri. Nabi Ibrahim kata, aslamtu li rabbil alamin. Ayat 131. Jadi ayat 131 tu khitab untuk Nabi Ibrahim. Maka ayat 200 berapa ni? 208 ni khitab kepada umat muslimah ni. Supaya serah diri, taat, patuh, masuk dalam Islam. Itu panggil tafsir ayat bil ayat. Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, yang menggagalkan kita daripada masuk dalam Islam, terima ke semua hukum-hukum Allah Ta'ala, syaitan lah. Jadi masuk dalam Islam ni, mana kita seluruh tubuh kita, dan kita terima semua hukum-hukum Allah Ta'ala, tak boleh pilih. Kalau setuju dengan kita terima. Kalau setengah orang tu dia setuju dengan puasa, dia tak Islam tapi dia setuju dengan puasa. Sebab apa? Ada pasal Ramadan, hari-hari ada pasal tani, pasal malam, sekala mana ada. Dia suka lagu tu. Sedangkan Islam tu dia bukan bazar Ramadan. Islam tu adalah ketaatan kepada Allah SWT. Jadi Islam tu kita tak boleh pilih-pilih, kena terima belaka. Jadi halangan utama untuk kita terima Islam sepenuhnya syaitan lah. Jadi Allah SWT menyebut apa? Allah SWT menyebut kepada kita ni, syaitan tu akan menghalang kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan ni dia akan berusaha untuk menghalangi kamu, maka janganlah kamu ikut jejak langkah mereka. Jadi selalu disebutkan kepada kita ni khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Dia tidak kata perjalanan syaitan. Langkah-langkah. Kalau kata langkah-langkah ni, gapo langkah-langkah? Jalan selu. Khitah, perancangan sulit. Perancangan sulit. Mana kalau orang tu nak gerak dah, kalau dia kata melangkah, maknanya dia berhati-hatilah. Kalau dia nak cepat, dia unggah. Kalau dia tak mikir gapo, dia nampak derah tu kaki. Ni cara syaitan memperdayakan kita ni, khutwat, langkah dengan cara yang halus. Dalam keadaan kita tak khabar. Khutwat tu, berhati-hati. Orang kata bejak semua pun tak mati. Itu khutwat. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi syaitan ni adalah musuh kamu yang paling nyata. Nyata permusuhan ni sejak daripada awal lagi. Yang ni ketika mana Allah Ta'ala perintah kepada syaitan ini, iblis ni sujud kepada Nabi Adam. Situ dah bermula permusuhan dia dengan Nabi Adam. Perjanjian dia dengan Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia ni. Situ nampak terang tu. Kalau kita tak baca sejarah Nabi Adam, memanglah kena kita. Maka sebab itulah bila Allah SWT sebut dalam ayat 31, cerita dalam Baqarah ayat 31 itu, wa iz qala rabbuka lil malaikah tu, Adam sebagai khalifah. Dan hak penting juga pada kita itu permusuhan. Kita dengan syaitan ni permusuhan dulu lagi, zaman berzaman lagi. Maknanya memperingatkan kepada kita permusuhan tu.
Jadi syaitan dia nak kita buat cara kita. Buat cara kita sendirilah. Ahwak. Jadi kalau ikut Islam sepenuhnya, terimalah. Secara prinsip, secara kaedah-kaedah Islam. Jadi bila begitu tak ada ruang dah. Kita nak buat Islam cara kita. Islam apa macam-macam lah. Macam-macam je nama Islam penuh tubik. Islam kiri, Islam kanan, Islam progresif, Islam liberal. Tak. Islam hadari kita tak tahulah setara mana. Islam hari-hari. Ada demo duk buat sindir. Jadi naknya Islam tu Islam sepenuhnya. Jadi kalau kata Islam progresif, kita ambil hak mana setuju dengan pembangunan ya. Sedangkan Islam ni dia tidak pembangunan dari segi harta benda fizikal, dak, dia menyeluruh. Kafah. Ambil Islam dengan akidah. Orang kafir memang dia setuju dengan Islam, dia tengok cara perbankan Islam tu. Tak. Yang tak ada riba. Kadang-kadang dia tu lebih menyokong bank Islam daripada puak kita. Tapi Islam bukan juz'i hanya pada ekonomi, tapi seluruhnya kita kena terima. Hukum jenayah, hukum kisah, hukum hudud kena terima berlaku. Jadi syaitan dia menyempitkan, dia memberi syubhat kepada kita supaya kita pilih Islam hak sesuai dengan kita. Dia kata Islam zaman Allah baru. Dah zaman lah ni kena Islam lagu lain. Macam-macam. Jadi menyempitkan Islam yang luas itu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Jadi oleh kerana syariat Islam ni sempurna, kamu kena ikut, tetapi bila mana kamu diperdayakan oleh syaitan, maka kamu terperdayalah. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Maka kalau kamu tergelincir, sehingga kamu jatuh dalam kesilapan dan kesalahan, sebab apa? Sebab syaitan tadi. Dah. Setelah daripada datang kepada kamu keterangan-keterangan, maka beringat. Gelincir tu maknanya terus dalam keadaan lari daripada siratal mustaqim. Dia tak patah balik, tak U-turn. Sedangkan untuk balik ke siratal mustaqim ni, dia ada sama jalan U-turn tu. Jalan patah balik ada. Taubatlah. Dia tak ada divider ni. Dia tidak macam highway. Highway ni ada divider. Tak. Kalau kita salah lorong, kena pergi lah. Nak U-turn mana? Cari tu. Kalau ada, cari exit mana? Payah. Kalau Islam ni U-turn. Ada tempat nak U-turn, taubat. Tapi masalahnya kita sendiri tu buat divider. Kita kata tak boleh kita ni. Tak boleh main gini. Tuhan tak terima taubat kita. Kita sendiri buat halangan dengan Allah Ta'ala. Jadi nak patah balik memang ada jalan, cuma orang tu dia diperdayakan oleh syaitan, lambat pula nak jumpa pucuk jalan. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita bahawa tidak sepatutnya kalau seorang tu dia tergelincir disebabkan oleh tipu daya syaitan dalam keadaan terang tu kebenaran, penjelasan-penjelasan daripada syarak. Sepatutnya bila dia tergelincir, kemudian diberitahu kepada dia keterangan daripada wahyu Allah Ta'ala, ia dapat membaiki kehidupan dia balik semula kepada redha Allah Ta'ala. Kalau dia tak sih, dah orang panggil israr, berterusan di atas penyimpangan tadi, tak sih patah balik, fa'lamu, beringatlah anna Allah azizun hakim, beringatlah Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha bijaksana. Mana Allah SWT boleh nak menghukum kamu pada ketika tu, boleh dengan kudrat dia. Cuma Allah Ta'ala tabah di belakang tadi hakim, azizun hakim, mana Allah Ta'ala maha berkuasa, tapi kuasa tu dia guna dengan bijaksana dia. Maknanya tidak sewenang-wenangnya. Dia tidak macam orang-orang munafik tadi, ada kuasa habis bunuh. Tak. Masa duk bawah ni pun macam-macam desakan, dia duk desak kerajaan pemimpin Islam tu buat gitu buat gini. Bila dia naik, habis. Dia jarah habis, dia bunuh habis.
Jadi Allah Ta'ala aziz, dia tu maha berkuasa tetapi hakim. Kekuasaan dia tu dia guna dengan hikmah, bijaksana. Jadi bila begitu, orang-orang yang menyimpan daripada jalan kebenaran ni, kalau dia tidak dihukum oleh Allah Ta'ala dengan segera, dia kena ingat, Allah Ta'ala tidak lemah. Allah Ta'ala maha berkuasa, dia maha bijaksana. Dia menentukan waktu yang sesuai untuk membalas mereka itu. Dan bila mana mereka tu, katalah dengan ada kuasa tadi, dalam keadaan dia sesak, dalam keadaan dia tinggal perintah-perintah Allah Ta'ala, rezeki dia makin bertambah, dia kata, kalau benda ni haram, aku tak dapat setahun ni. Malah masa kita tertutup aurat ni lebih banyak rezeki berbanding masa tutup aurat. Tu tipu daya syaitan berlaku tu. Jadi dia suruh dia bijak dah, dia suruh dia pandai dah. Allah SWT maha bijaksana lagi. Allah Ta'ala ada kaedah untuk membezakan antara orang yang benar-benar taat pada dia, ada orang yang tidak taat pada dia. Jadi orang ia taat, dia dapat rezeki, itu adalah rezeki yang berkat. Orang yang tidak taat, dia dapat rezeki, itu rezeki yang tidak ada berkat. Jadi Allah Ta'ala maha bijaksana dalam memberi balasan kepada manusia. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Adakah orang-orang yang engkar tadi, maknanya orang yang tergelincir tadi dan membiarkan diri dia berterusan jauh daripada jalan yang lurus itu, dia nak tunggu Allah Ta'ala mari di celah-celah lindungan awan dan juga mari malaikat, wa qudiyal amr, padahal telah diputuskan hukum. Maknanya orang ni dia bertangguh ni, dia menangguhkan semua. Dia rasa lambat lagi kematian dia. Dia rasa Allah Ta'ala tidak akan hukum dia. Dia rasa Allah Ta'ala ghaflah, alpa. Allah Ta'ala membiarkan dia begitu saja dengan kejahatan-kejahatan dia. Jadi pertanyaan ni, hal yang zuru ni, ini dengan makna amaran. Hal yang zuru, adakah mereka nak tunggu? Tunggulah. Kita kata tunggulah. Tunggulah. Jadi tunggulah tu bukan suruh tunggu, maknanya bolehlah tu akhir lagu tu. Itu pertanyaan Allah Ta'ala sebagai amaran kepada mereka. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi walaupun orang tu dia selamat di dunia, dia mati, dia tu bukanlah mati Allah Ta'ala hukum atas kejahatan dia, tetapi bila telah ditetapkan dia sebagai ahli neraka disebabkan kejahatan-kejahatan dia, dia akan balik pada Allah Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi jangan dia serah, dia mati biasa, tidak mati dalam hukumnya, dia selamat di akhirat. Tidak. Dia akan menemui balasan yang setimpal dengan apa? Dengan kejahatan dia. Jadi orang-orang lagu ni sebenarnya sudah cukup kepada mereka keterangan daripada Allah, bayinat itu, wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi dia nak tunggu Allah Ta'ala mari dulu kah? Kita baca tentang orang-orang musyrik Mekah ni, dia kata biar Tuhan marilah kecek dengan kita. Bani Israel kata apa? Kita tak akan beriman dengan Allah, dengan engkau wahai Musa, selagi kita tak tengok Allah, kita tak mesti beriman. Demo ni nak nanti gitu, kesombongan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Tapi dalam keadaan lagu tu mereka tetap engkar. Jadi puak-puak maknanya orang-orang yang duk engkar tu, duk engkar, tolak wahyu Allah SWT, tolak peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW ni, nak nanti Allah Ta'ala mari dulu, nak nanti malaikat mari kecek dulu baru nak beriman. Ginilah, tengok bukti sejarah dulu. Jadi
ayat sal Bani Israel ini mana dalil sejarah Yahudi dahulu untuk manusia mengambil pengajaran. Tanya pok Bani Israel. Teratanya demo tu. Berapa banyakkah keterangan-keterangan Allah Taala yang telah diberikan kepada mereka tu. Jadi tanya tu bukan nak minta dia ayat kuantiti berapa. Maknanya betapa banyak. Banyak benar. Berbanyak benar. Kam ni dia panggil kam khabariyah. Dia panggil kam khabariyah. Nak beritahu banyak dah sebenarnya diberikan nikmat-nikmat kepada mereka itu. Bukti-bukti mukjizat, wahyu kepada mereka banyak dah. Dia panggil kam khabariyah. Satu lagi dia panggil kam istikhbar. Kam istikhbar ni tanya khabar. Berapa anak dia mula ni? Berapa anak dia mula ni? Jadi tanya tu nanti dia ayat lah berapa. Dah 10 tahun tak jumpa. Jadi tu bagi pertanyaan nak pada jawapan. Pertanyaan ni kam ni banyak dah sebenarnya. Banyak dah. Dia panggil kam khabariyah. Kam khabariyah ni kita kata biar khabar tak. Nikmat yang telah diberikan kepada kamu sangat banyak. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Peringatan daripada Allah Taala. Wa man yubaddil, siapa-siapa yang menukar nikmat Allah Taala yang ditukar dengan dunia. Setelah mana datang kepada mereka, jadi mereka taksir juga kepada nikmat Allah Taala. Nikmat di sini dengan mana hidayah lah. Sebab ayatin bayinah tu bukti-bukti mukjizat pun boleh, wahyu Allah Taala pun boleh. Jadi sepatutnya mari bukti mukjizat beriman dapat hidayah. Bila dengar ayat-ayat Allah Taala sepatutnya manusia dapat hidayah. Jadi itu nikmat mendapat pedoman agama. Jadi Allah Taala memberi amaran sesiapa yang tukar nikmat, maknanya dalam keadaan jelas hidayah kepada mereka, mereka tetap pilih kesesatan. Mereka pilih dunia berbanding dengan akhirat. Mereka memilih kebendaan daripada keimanan. Ingatlah, fa innallaha syadidul iqab. Allah Taala maha dahsyat hukumnya dia. Jadi nak beritahu kepada kita min ba'di ma ja'atu ni maknanya keterangan daripada Allah Taala mari semacam. Mari kepada mereka, maknanya mereka ni duduk je, tak payah pergi cari. Tak payah pergi cari, duduk je mari. Kalau lah ni kat capung speaker tu boleh dengar belakang, buka radio dah ada baca, buka TV ada orang ngajar. Maknanya pak tapal dari segenap saluran ada tu keterangan-keterangan yang mengajak manusia supaya pilih hidayah Allah Taala, mensyukuri nikmat Allah Taala, tapi manusia engkar. Berkenaan dengan orang yang engkar hidayah ni, Allah SWT memberi amaran kepada mereka. Orang yang tukar nikmat hidayah dengan benda lain ni, Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka. Hal ini boleh bacalah surah Ibrahim ayat 28 sampai 30. Surah Ibrahim ayat 28 sampai 30. Situ ada. Jadi orang beriman ni pula mereka ni mudah kira. Hak payah kira hak tadilah ahlul batil. Orang yang memilih kesesatan tu. Jadi mereka memilih kesesatan ni sebab mereka nampak dunia hak dekat ni. Mereka ubah tu maknanya mereka tolak hidayah, mereka pilih sesat. Sebab mereka gapo? Mereka jadi kelabu tu dengan dunia. Mata mereka tu jadi tak nampak hakikat sebenar dunia. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia ni diperhiaskan pada pandangan orang-orang kafir. Jadi orang kafir ni dia nampak dunia comel, kesenangan dunia, kemewahan dunia, pangkat, segala bentuk lah kemewahan dunia ni mereka menganggap inilah hak paling comel, paling terbaik. Dengan rumah, dengan isteri, dengan tanaman, dengan kilang, dengan kebun, dengan bangunan-bangunan,
Dengan mah perak. Jadi mereka ni terpedaya, terpesona dengan kehidupan dunia. Dan dalam masa yang sama, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka ni berlagak sombong, memandang hina orang-orang beriman. Sebab dia kata, kalau ikut engkau ni Muhammad, dah orang-orang tak ada nilai belaka, kata dia. Araziluna. Orang-orang yang hina, orang-orang badiah ra'i, orang-orang yang tak cerdik yang ikut kamu ni, wahai Nabi Nuh. Jadi macam mana kami nak ikut kamu? Jadi mereka nilai kebendaan. Mana mereka sendiri tengok pada Nabi. Nabi anak yatim, dah. Kalau bahasa kasar gak, bahasa-bahasa orang yang tidak hormat pada Nabi, dia kata Nabi tupai Khadijah. Dah. Padahal Nabi kerja dengan Khadijah. Lepas tu jadi suami dia. Jadi orang kafir dia kira nak jadi pemimpin, nak jadi Nabi, kena kaya raya macam mereka. Jadi hak mana dalam keadaan dhaif, sebagai hamba orang miskin kelas bawah tu, mereka wayaskharuna, mereka wak nganyi, mereka mempersendakan, mereka memandang remeh, memandang hina. Sebenarnya wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, atas dunia sedaklah mereka berbangga-bangga sombong, tetapi orang yang bertakwa pada hari akhirat akan mengatasi orang kafir tadi. Duduk dalam nikmat syurga. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Taala memberi rezeki kepada siapa yang dia nak tanpa hitung. Maknanya kalau orang kafir tanya, macam mana orang beriman boleh dapat rezeki di akhirat dengan begitu melimpah ruah, syurga yang luas? Sebab mereka ni mendapat rezeki mengikut kehendak Allah Taala. Rezeki di akhirat tu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala lagu mana? Beriman, beramal soleh, dapatlah rezeki syurga. Dengan nikmat-nikmat yang tidak putus, tidak terkira banyaknya. Allah Ta'ala ni bighairi hisab ni sekat-sekat nak. Kalau rezeki dunia, siapa-siapa boleh rezeki. Mana kafir duk sombong berbangga dengan rezeki dia, kekayaan dia, lalu mereka memandang hina orang-orang beriman yang miskin. Jadi Allah Ta'ala boleh nak bagi rezeki pada mereka tu. Siapa-siapa boleh dapat. Tapi hak rezeki sebenarnya akhirat. Jadi ini semua contoh orang-orang kafir yang ikut jejak langkah syaitan tadi. Syaitan memperdayakan mereka kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kemasyhuran dunia. Jadi telah disebutkan kepada kita dalil daripada sejarah daripada umat Yahudi. Dan Allah SWT nak sebut ni kepada kita pula berkenaan dengan sejarah khilafnya manusia, penyimpangan manusia daripada agama Allah. Penyimpangan manusia daripada agama Allah Ta'ala ni sejak daripada dulu lagi. Kerana apa? Kerana syaitan. Jadi Allah Ta'ala kata, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Ayat ni orang panggil ayatul ikhtilaf. Ayat punca perselisihan antara manusia dan macam mana Allah Ta'ala selesaikan perselisihan tadi. Jadi dalam surah Baqarah ni dia ada ayat-ayat yang panjang. Ayat kita baca bawah ni 170 berapa tu? Tu panggil ayatul ayat. Ayat-ayat tentang bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang mengandungi bukti-bukti rububiyah Allah Ta'ala. Ayat yang ke-164. Panjang ke tu? Kita kira panjang lah kalau dah 5 baris kak. Kalau apa Ar-Ra'aital Lazi surah dah tu dengan 5 baris. Kemudian ayat 177 dipanggil ayatul birri, ayat kebajikan. Ni dipanggil ayatul birri, ayatul ikhtilaf. Nanti kita akan baca ayat kursi. Panjang-panjang belakang tu. Lepas tu akhir sekali ayat burutan, sapipi. Cerita burutan. Ni ada beberapa ayat hak panjang dalam surah Baqarah.
Jadi ayatul ikhtilaf ni Allah SWT nak menyatakan sejarah manusia tu menyalahi nabi-nabi. Kana nasu ummatan wahidah. Pada asalnya manusia ni berada di atas, manusia ni umat yang satu. Asalnya manusia ni umat yang satu. Yang ni berada di atas agama tauhid. Sebab Nabi ada, dia mari bawa syariat Allah Ta'ala, semua tu patuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga lepas lama generasi wafat Nabi ada, generasi berganti generasi, marilah umat yang mula syirik pada Allah Ta'ala. Jadi bila syirik tu, sini ni dia kena takdir lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia kena takdir. Takdir dia lagu mana? Kita kena andaikan ada potongan-potongan kalimah yang tidak disebut, tapi kita belajar gaya bahasa Arab, kita kena waktu bik. Dia panggil takdir. Dia panggil ada idmaj, dia panggil idmaj. Ada ayat yang tidak disebut. Jadi takdir dia, kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Asal manusia ni berada di atas, manusia ni sebagai satu umat yang berada di atas agama tauhid, kemudian mereka berselisih. Berselisih ni bukan kata hari ni nak buka puasa dengan cendol, waktu kata nak buka puasa dengan airnya, dak. Bukan ikhtilaf tu, ikhtilaf tauhid. Syirik tauhid, kufur syukur. Ikhtilaf tu. Tuhan ada berapa? Ikhtilaf ni bukan masalah bukan masalah ikhtilaf inilah hak benda-benda hak remeh-remeh ni. Tapi ikhtilaf antara tauhid dengan syirik, kufur dengan syukur, kepada kufur dengan iman. Jadi mereka ni asal atas agama tauhid, kemudian mereka berselisih. Yang ni setelah daripada kematian Nabi, orang-orang soleh, lalu mereka terjerumus dalam syirik. Jadi bila mana mereka tu terjerumus dalam syirik, fab'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah Ta'ala nak menyelamatkan mereka daripada syirik dan kufur tadi, maka Allah Ta'ala hantar nabi-nabi. Mana bukan seorang dua, nabi demi nabi, dah. Sebagai apa? Mubasyirin, memberi khabar gembira kepada orang balik semula kepada tauhid, balik semula kepada iman dan syukur. Wa munzirin, dan memberi amaran kepada orang yang tetap engkar, tetap kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Dan nabi itu Allah Ta'ala hantar bersama dengan mereka itu, wa anzala ma'humul kitab. Allah Ta'ala hantar bersama dengan nabi tadi kitab sebagai panduan, manual. Bil haq, dengan kebenaran. Dengan kebenaran ni bil qaulil fasli, dengan kata putus. Iman lagu ni, kufur lagu ni, syukur lagu ni, kufur lagu ni, tauhid lagu ni, syirik lagu ni, sunnah lagu ni, bid'ah lagu ni, jelas. Dengan kata putus. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk membuat keputusan. Maknanya dengan kitab Allah tadi, maka Nabi buat kata putus. Mana Nabi menyeru mereka tu beriman, maka ada kelompok yang beriman. Kata putus untuk orang beriman ni ahli syurga. Orang yang engkar kufur, kata putus untuk mereka tu jadi ahli neraka. Fi makhtalafu fihi, dalam perkara yang mereka selisihkan, mari Nabi nak selesai. Yang ni berhukumkan dengan kitab Allah. Jadi nak selesai masalah tauhid dengan syirik ni. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya itu, pada perkara tauhid, melainkan orang-orang yang diberikan kitab. Orang-orang yang telah diberikan kitab-kitab keterangan, mereka tu berselisih kerana apa? Baghya, semata-mata kerana ada asak dengki, kebencian. Itu punca sebenarnya. Maknanya ahli Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah hantar nabi-nabi, memberi keterangan supaya manusia ini balik kepada kata putus, balik semula kepada tauhid. Tetapi hak mana suka hak mana tasik kepada tauhid itu, sebenarnya mereka ada kedengkian. Dari segi hujah-hujah dari Allah Ta'ala sudah cukup dah, dengan ada kitab tadi, dengan ada nabi, cukup dah. Tetapi mereka tetap engkar,
Sombong tolak tu kerana apa? Baghyan bainahum. Tak kena, ada hasad dengki. Itu penyakit mereka. Fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang yang beriman. Maknanya sekarang ni, oleh kerana zaman berlalu dah, dia nabi-nabi ni kan ada sama. Lepas orang nabi bergilir ganti, sapalah kepada Nabi Isa, kemudian sapalah kepada Nabi SAW. Bila sapa pada Nabi inilah fahadallahu allazina amanu. Jadi fahadallah ni Allah Ta'ala memberi hidayah. Yang ni sekarang ni Allah Ta'ala nak memberi hidayah kepada orang beriman, kepada sahabat. Atas apa yang mereka perselisihkan. Maknanya perselisihan antara Nabi SAW, antara Abu Bakar dengan Abu Jahal, Abu Lahab, bukan masalah pemerintahan Mekah, atas tajuk tauhid ni, atas menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bukan perbezaan pendapat Nabi dengan Abu Jahal, Abu Bakar dengan Abu Lahab, tentang siapa nak urus jemaah haji, tak nak minum air Zamzam, siapa dia nak pegang kunci Kaabah. Tidak, bukan benda tu. Benda tu Nabi tak konsep pun. Atas tajuk apa? Memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan tauhid, bukan dengan syirik. Hak tu khilaf Nabi dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada orang-orang beriman, berhubung dengan benda yang mereka perselisihkan itu minal haqq. Dengan apa? Sini dia terjemah dengan memberi hidayah. Minal haq tu maknanya dengan memberi hidayah biiznihi, dengan izinnya. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka itu Al-Quran yang mengandungi kebenaran, yang merupakan nikmat hidayah yang besar kepada mereka biiznihi, dengan kehendak dia. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi Allah Ta'ala memberikan hidayah Al-Quran kepada manusia melalui Nabi, dan manusia inilah para sahabat yang telah beriman turut Nabi SAW. Jadi tugas Nabi di sini menyelesaikan khilaf tadi. Tugas Nabi. Jadi sekarang ni Nabi wafat. Tugas menyelesaikan khilaf ni, menjelaskan kepada manusia manakah tauhid, manakah syirik, manakah iman, manakah kufur. Tanggungjawab tu terserah kepada kita. Kita pegang ni. Kita kena bawa masyarakat. Kita kena jelaskan kepada masyarakat ni kufur, ni syirik, ni sunnah, ni bid'ah. Bukan masalah kita nak tuduh orang tu kufur. Bukan masalah kita nak kafirkan orang, nak kata orang tu musyrik, orang tu masuk neraka. Tidak. Kita nak beri kata putus. Ni penjelasan. Ni perkara tauhid. Ni perkara iman. Sebab itulah kalau kita tengok di sini limakhtalafu fihi, pada benda, pada tajuk hak mereka khilaf. Bukan berkenaan dengan orang. Bukan kita nak kata orang ni masuk neraka, orang ni kafir, orang ni syirik. Tak. Kita nak kata pada orang tu ada perbuatan syirik. Syirik tu gini-gini. Jadi kita nak hukum perbuatan. Tetapi orang yang terlibat, orang yang tak usah ikut ketetapan Allah Ta'ala ni, orang yang ada masalah ni, orang nak canggah Quran, canggah dengan hadis ni, dia putar lah. Dia apa? Dia terus balik kita. Dia kata dia mau tuduh kita kafir. Masalah sekarang ni, pada diri orang-orang ni ada kalimah-kalimah kufur, amalan-amalan syirik. Jadi orang beriman yang pikul tanggungjawab, oleh kerana dia dapat hidayah, nikmat hidayah, tanggungjawab dia lah menjelaskan. Dan benda ni sebenarnya tak pelik. Sebab apa? Sebab bila Nabi mari, Abu Jahal, Abu Lahab kata, dia ni lah, nak memecah belah kepok kita. Mana sabar Tuhan ramai-ramai ni, dia nak suruh jadi ya Tuhan. Itu masalah orang-orang Mekah menentang Nabi. Dia kata Nabi ni pemecah belah. Sedangkan Nabi nak mengembalikan manusia kepada
agama yang asal. Hal ini kita boleh baca awal surah Sad. Awal surah Sad ada cerita tuduhan-tuduhan jahat orang munafik, orang-orang kafir terhadap Nabi SAW. Jadi oleh kerana tanggungjawab mengajak manusia kepada agama yang benar, balik semula kepada siratal mustaqim ni berat dah. Ini tanggungjawab Nabi dah. Oleh kerana setelah daripada Nabi SAW tak ada dah Nabi dah. Maka tanggungjawab ni serah pada kita, berpindah daripada sahabat kepada tabi'in, tabi'in, para imam-imam, sapalah pada kita. Jadi kalau sahabat tak ambil tanggungjawab, kalau tabi'in tak ambil tanggungjawab, dah ulama kita, imam-imam kita tak ambil tanggungjawab, kita ni belum tentu jadi orang beriman. Maka sebab itulah kita pegang tanggungjawab juga, sebab kita nak mewarisi agama kepada anak cucu kita. Biar semua anak cucu kita ni kenal mentauhidkan Allah. Jadi tanggungjawab ni berat. Bila tanggungjawab ni berat, dah. Walaupun kita ni umat Nabi SAW selalu dijanjikan syurga, Nabi dijamin masuk syurga, kamu jangan anggap mudah nak masuk syurga. Dah. Kena melaksanakan ujian ni dulu, kena menyempurnakan tanggungjawab ni dulu. Lulus ujian ni dulu baru boleh nak dakwa, boleh masuk syurga. Maka lepas daripada ni Allah SWT menyebut kepada kita satu pertanyaan sebagai peringatan. Supaya kita sedar bahawa Nabi-Nabi dulu diuji dah. Kerana tanggungjawab dia lah. Jadi kamu umat muslimah ni pegang tanggungjawab ni akan diuji juga. Sebab itulah jangan mudah serah jadi ahli syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah patut kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum, sedangkan belum lagi tiba kepada kamu ni apa yang telah menimpa orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Maknanya kamu belum mengalami lagi ujian yang begitu hebat seperti mana yang telah dilalui oleh umat-umat yang terdahulu. Lagu mana? Masadhumul ba'sa wad-dharra. Mereka telah ditimpa dengan kemelaratan hidup, kepapaan dan juga dharra, serangan penyakit musibah. Wa zulzilu, mereka tu digoncang, keimanan mereka tu digoncang, diganggu gugat. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, ada nabi-nabi ni yang digergaji kepala dia, terbelah dua. Dah. Cerita Ashabul Ukhdud dibakar, dilontar dalam api oleh kerajaan yang zalim. Dah. Jadi mereka tu semua memperjuangkan agama. Dah. Wazulzilu, mereka ni diganggu gugat iman mereka oleh orang kafir, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Kerana ujian yang begitu menggoncangkan iman mereka itu, sehingga Nabi dan pengikut-pengikut mereka yang beriman tanya, bilakah mari pertolongan Allah? Mana berat sangat ujian tu. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah Ta'ala dekat. Sebab dia janji tu akan tibalah. Dekat tu maknanya pasti akan mari. Jadi sekarang ni kita kena tolong agama Allah, bahawa Allah Ta'ala tolong kita. Jadi ini peringatan kepada ummah muslimah, umat wasata, supaya mereka memikul tanggungjawab ni dengan penuh kesabaran. Jangan mudah mengaku dapat masuk syurga. Walaupun begitu kita kena mengharapkanlah minta masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Cuma jangan rasa kita sudah jadi ahli syurga. Sebab apa? Sebab kita belum diuji lagi sebenarnya. Setara puasa ni pun kita suruh lembek dah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka itu bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, apakah yang dapat mereka belanjakan? Jadi ini berkenaan dengan infak. Jadi infak ni salah satu ujian lah. Jadi nak masuk syurga kena mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Antara perintah-perintah Allah Ta'ala ia dapat menguji seseorang kecintaan dia tu kepada harta lebih daripada Allah Ta'ala ke tidak. Jadi diberi galakan kepada mereka supaya membelanjakan harta, sebab Allah Ta'ala suka membelanjakan harta ni. Jadi nak bagi ke apa?
Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtu min khairin falil walidain. Apa-apa yang kamu nak nafkahkan, nak belanjakan itu, min khairin, daripada harta, maka falil walidain. Kalau kita ambil kira sambungnya baru ni, yang ni setelah daripada infak fi sabilillah, infak untuk kedua ibu bapa, wal aqrabin, keluarga terdekat, wal yatama, anak-anak yang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa benas sabil, orang-orang di jalanan yang putus bekalan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Hak paling penting sekali keikhlasan kamu. Wa ma taf'alu, apa-apa kebaikan hak kamu buat, infak ke, kamu semaya ke, kamu jihad ke, kamu tolong orang ke, segala bentuk benda-benda baik, Allah Ta'ala tahu. Jadi bila Allah Ta'ala tahu, ikhlaskanlah, buatlah dengan sempurna. Itu infak. Infak dengan harta di jalan Allah Ta'ala. Ataupun kita kata, hak kamu sangka kamu dapat masuk syurga, ni jalan dia. Jalan dia apa? Infak harta. Dah. Satu, infak harta. Satu lagi jalan untuk masuk syurga, iaitu ayat yang ke-116. Iaitu dengan perang. Berperang angkat senjata lawan musuh. Allah Ta'ala kata, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu peperangan, walaupun kamu tak suka, walaupun peperangan itu benda yang kamu benci. Kena perang. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga, nak mempertahankan agama. Jadi di sini Allah Ta'ala guna perkataan qital, mana perang lah, memang korban nyawa dengan senjata. Allah Ta'ala tidak kata jihad, sebab jihad ni dia umum. Jihad ni Nabi duduk Mekah jihad dah. Jihad lagu mana? Jihad dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, membacakan wahyu kepada orang kafir tanpa rasa takut. Jihad tu. Kalau kata jihad ekonomi, maknanya dia cari pitih untuk memajukan umat Islam. Jalan jihad ekonomi lah. Jihad ilmu, mana gomo wak kerja tu, makna jihad ni gomo wak kerja. Jadi dia ada beza antara istilah jihad dengan qital. Cuba kita kata setiap qital itu jihad, satu usaha dengan sahabat daya, tetapi bukan setiap jihad itu qital. Maknanya kalau sebut jihad dalam Quran, bukan semestinya angkat senjata perang lawan kafir, tidak. Dia ada dalam bentuk usaha yang gigih. Kita waktu bi habis ring, daya tenaga kita. Jadi difardukan ke atas kamu peperangan walaupun kamu tak suka. Nak suka lagu mana? Muka manusia ni ada takut. Dah, kalau dia pergi perang boleh mati, cedera kau, cacat kau, dah bini jadi balu, anak-anak jadi yatim. Tak silah lagu tu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu suka, kamu benci, itu lebih baik pada kamu. Maknanya kita ni, kamu memanglah tak setuju, dah tak suka, tapi nak jaga agama, nak memastikan anak cucu ni hidup dalam kemuliaan Islam. Dah, tidak kamu kena berkorban mati. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu benda ni, benarnya dia jahat, buruk pada kamu. Maknanya kalau kira kamu baik duduk rumah, dah pagi-pagi nyaku, petang-petang duduk nyangging, cicah ubi-ubuh, dah sedaplah lagu tu, tapi tak ada perjuangan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kamu tak tahu. Maknanya benda-benda ni dia ada dua sudut. Kita nampak tak molek, sebenarnya molek di sisi Allah Ta'ala. Kita nampak tak molek, tapi baik, molek di sisi Allah Ta'ala. Jadi dia panggil benda ni umur zatul wajhain. Benda-benda yang ada dua wajah. Peperangan ni dia ada dua wajah. Satu wajah molek, satu wajah tak molek. Tak molek tu memanglah kalau orang tu pergi tak ada pasal-pasal. Tapi kalau peperangan tu nak jaga keamanan, nak mempertahankan negara daripada musuh, benda tu terpuji. Siapa-siapa pun akui. Secara fitrah. Jadi
benda ni lepas pada ni Allah Taala akan sebut kepada kita satu sudut tak molek, tapi sudut hak molek tu lebih besar lagi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Oleh kerana perang ni dia mungkin berlaku pada bulan haram. Dah. Jadi mereka tu tanya, lagu mana kalau berlaku peperangan pada bulan haram ni? Tidakkah dosa? Dah. Allah Taala kata qul qitalun fihi kabir. Memelah kamu kejawab, memelah peperangan pada bulan-bulan haram ni besar dosa. Menceroboh kehormatan yang telah Allah Taala tetapkan. Tetapi wasaddun an sabilillah, menyekat orang daripada jalan Allah, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah, wal masjidil haram, menyekat orang daripada masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir, maknanya perbuatan orang-orang musyrik, mengusir sahabat daripada berada di Mekah sehingga mereka terpaksa berhijrah ke Madinah. Pengusiran tadi, pengusiran orang Mekah daripada Mekah, daripada tanah haram, akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah Taala. Maknanya kalau dalam bab nak menegakkan keadilan, nak menjaga Baitullah ni, perang boleh haram pun tak apa, sebab kalimah Allah tertinggi lagi. Tujuan nak jaga kalimah Allah Taala tu lebih besar lagi daripada peraturan menjaga kehormatan bulan-bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar lagi daripada pembunuhan. Maknanya fitnah ni mengganggu gugat keimanan orang beriman, dengan ugut mereka, dengan paksa mereka murtad, itu lebih besar di sisi Allah Taala. Jadi seperti kita kata tadilah, ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi wal fitnatu akbaru minal qatli, fitnah di sini dengan mana memaksa orang keluar daripada Islam, menyekat kebebasan beragama, menyeksa orang, menindas orang semata-mata kerana agama dia. Ni Allah Taala marah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ni kita kata ni tafsir fitnah tu dengan makna memaksa orang keluar daripada agama ni. Orang-orang kafir ni akan berterusan memerangi kamu sehingga mereka tu mengembalikan kamu, mereka tu memurtadkan kamu daripada agama kamu. Ini istata'u, selagi mereka tu mampu, sekat-sekat nak. Mereka akan buat kukuh mana pun untuk menjadikan kamu ni balik murtad, jadi syirik semula. Tu orang-orang kafir. Jadi sebab itulah di sini kita boleh nampak Allah Taala telah huraikan kepada kita mengapa yang dikatakan peperangan ni walaupun tak molek, kamu tak suka. Kamu tak suka kerana mengancam jiwa kamu. Kamu tak suka kerana itu melibatkan tanah haram, melibatkan bulan-bulan haram. Tetapi iman seseorang tu kena jaga. Tak boleh halal orang daripada rumah Allah, daripada beriman kepada Allah Taala. Menyekat manusia daripada beriman pada Allah Ta'ala, memurtadkan manusia daripada agama Allah Ta'ala, hal ni besar lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata wa man yartadid minkum an dini, siapa-siapa yang murtad juga, murtad juga, tunduk juga pada kehendak tekanan orang kafir. Ingat, maknanya sampai satu tahap Allah Ta'ala ugut manusia, agama kamu ni kamu kena pertahankan walaupun kamu mati. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, siapa-siapa yang murtad dari kalangan kamu itu daripada agamanya lalu dia mati kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah habis hangus terbakar gugur amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, tak ada nilai. Wa ulaika ashabun nar, mereka jadi penghuni neraka, kekal jadi pemilik neraka. Hum fiha khalidun, mereka tidak dapat keluar sampai bila-bila. Tapi rahmat Allah Ta'ala luas. Rahmat Allah Ta'ala luas ni, ini sebagai peringatan kepada orang berjihad tadi. Dalam keadaan kamu jihad perang tadi, kamu kena jaga ni. Ini seolah-olah syarat bila kamu perang. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala nak orang-orang beriman ni biar ada semangat, nak jaga, nak melindungi orang-orang Islam yang tertindas, yang telah dizalimi oleh orang-orang musyrik.
Walau bagaimanapun kesungguhan mereka dalam berjihad, dalam berhijrah ni nak jaga agama Allah Ta'ala, mereka kena harap rahmat Allah Ta'ala. Kena mengharap rahmat Allah Ta'ala ni, maknanya walaupun mati syahid ni jalan untuk ke syurga, tapi dia kena letak bergantung pada rahmat Allah Ta'ala. Jangan dia mendabit dada, aku mati, pergi mati syahid. Tak, kena bergantung pada rahmat Allah Ta'ala. Jangan terpedaya dengan amal, kena bergantung dengan, kena ada sifat rajak ni, mengharapkan Allah Ta'ala terima amal, mengharapkan Allah Ta'ala memberi pahala. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani kepada orang jaga ni, orang yang berjihad, berhijrah dalam keadaan ikhlas, mengharapkan pahala, Allah Ta'ala merahmati mereka. Itulah ayat yang kita baca pada petang ni berkenaan dengan kebaikan, iaitu berkenaan dengan jihad, perjuangan, tanggungjawab umat muslimah untuk bawa agama ni. Jadi setakat itulah perbincangan kita pada petang ni. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.